Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan guru daerah Kluang. Modul pembelajaran berasaskan projek ini terbahagi kepada 3 sub-modul. Yang pertama, kita akan fahami tentang latar belakang pembelajaran berasaskan projek serta kepentingannya kepada generasi sekarang. Yang kedua, kita akan cuba fahami tentang peranan guru dalam pelaksanaan pembelajaran berasaskan projek serta contoh perancangan pembelajaran berasaskan projek yang dilaksanakan oleh sekolah. Dan sub-modul yang terakhir pula kita lihat tentang autonomi murid dalam pelaksanaan pembelajaran berasaskan projek serta kepentingannya. Objektif modul pembelajaran berasaskan projek ini adalah: yang pertama, guru dapat menguasai kaedah pembelajaran berasaskan projek sebagai salah satu pendekatan alternatif dalam melaksanakan PDPC, dan yang kedua, supaya guru dapat melahirkan insan berkemahiran dari segi komunikasi, kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif serta kolaboratif melalui pembelajaran berasaskan projek. Pembelajaran berasaskan projek merupakan satu kaedah pembelajaran yang pesat berkembang dalam zaman moden ini. Kaedah ini menekankan kolaboratif antara guru dan murid dalam mempelopori sesuatu perkara atau topik secara penyempurnaan projek. Pembelajaran berasaskan projek merupakan model aktiviti yang keluar daripada amalan bilik darjah yang biasa dan banyak melibatkan gabungan antara disiplin. Kaedah projek diasaskan oleh John Dewey, 1997, menggalakkan murid mempelajari sesuatu melalui pengalaman, pemerhatian dan percubaan. Murid merasa seronok menjalankan uji kaji aktiviti lain yang dilakukan dalam situasi sebenar dan bermakna. Menurut William Kilpatrick 1871, 1965 dalam Syarani, 2007, yang telah memperkenalkan kaedah ini. Kaedah projek adalah berlandaskan teori pembelajaran yang menyatakan bahawa hasil pembelajaran murid akan lebih berkesan jika murid sering bersedia untuk melaksanakan aktiviti pembelajaran yang dirancang dengan cara yang menarik. Murid akan mempraktikkan satu situasi sebenar untuk mendapatkan hasil. Kaedah ini boleh meningkatkan penglibatan murid dan meningkatkan kemahiran yang ada pada murid serta tidak mungkin dicapai melalui kaedah lain. Pembelajaran berasaskan projek ini memastikan pelajar belajar secara kendiri, iaitu melalui pertanyaan serta bekerjasama untuk membuat penyelidikan dan projek yang mencerminkan pengetahuan mereka dengan menggunakan kemahiran teknologi yang baru untuk menjadi mahir dan menyelesaikan masalah yang lebih besar. Bell, 2010. Pembelajaran secara kendiri juga boleh menjadi salah satu cara aktiviti pembelajaran berasaskan projek yang boleh digunakan untuk pembelajaran dan pemudah cara. Pembelajaran berasaskan projek ini merupakan satu aktiviti pembelajaran yang menggunakan kaedah berpusatkan pelajar, di mana guru memberikan satu tajuk atau masalah, dan pelajar harus membincangkan masalah tersebut secara kendiri atau di dalam kumpulan, serta pelajar harus mencari jalan penyelesaian bagi merungkai permasalahan tersebut. Kita boleh lihat contoh asas kepada proses pelaksanaan pembelajaran berasaskan projek. Setiap aktiviti dalam proses pembelajaran berasaskan projek saling berkait dan tersusun sehinggalah tindakan susulan dan penambahbaikan dibuat. Oleh itu, pembelajaran berasaskan projek adalah strategi yang sesuai dalam pembentukan pemikiran murid yang kritis dan kreatif. Kenapa pembelajaran berasaskan projek penting dalam pembentukan pemikiran kritis dan kreatif murid? Antara kriteria pembelajaran berasaskan projek ialah mengenal pasti pendorong pembelajaran dan kebolehan murid, pembelajaran secara mendalam, in-depth learning, melalui isu-isu dan soalan projek, menggunakan bahan dan kemahiran teknologi dalam pengurusan projek, menyelesaikan masalah melalui penyiasatan, penyelidikan dan penyoalan. Seterusnya, kerjasama dapat dipupuk melalui kerja kumpulan, persembahan murid, dan penilaian projek keseluruhan. Kesan daripada pembelajaran berasaskan projek ialah, ia dapat menarik minat murid dalam memahami sesuatu topik, memberi peluang kepada murid menjana idea, murid dapat menerima,
dan menghormati perbezaan individu, berdasarkan kriteria dan implikasi pembelajaran berasaskan projek, maka sangat sesuailah ia dijadikan strategi utama dan menjadi asas kepada pembentukan pemikiran kreatif dan kritis dalam kalangan murid-murid kita. Rakan-rakan guru semua, mari kita lihat pula peranan guru dalam pembelajaran berasaskan projek. Guru merupakan pemudah cara dalam mengurus pembelajaran berasaskan projek. Guru perlu menyediakan aktiviti dan kemudahan yang diperlukan. Bagi penyediaan aktiviti, guru perlu menetapkan hala tuju projek, merangka soalan pencetus idea, merancang pentaksiran, menjelaskan pemetaan dan pengurusan projek. Guru juga perlu memastikan penyediaan kemudahan ruang tempat bagi melaksanakan aktiviti pemerhatian proses dan penghasilan produk disediakan. Guru mempunyai beberapa peranan utama dalam melaksanakan pembelajaran berasaskan projek, iaitu guru sebagai perancang pelaksanaan PDPC, guru sebagai pengawal proses dan suasana pembelajaran, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pendorong minda dan emosi murid. Dan akhir sekali, guru sebagai penilai. Peranan ini semua membawa kepada pembelajaran aktif murid, terutama dalam pelaksanaan pembelajaran berasaskan projek. Guru sebagai pendorong minda dan emosi murid merupakan peranan yang sangat penting. Guru mendorong murid meningkatkan minat dan motivasi dalam melaksanakan pembelajaran berasaskan projek. Guru memberi peluang kepada murid meneroka sumber maklumat, memilih aktiviti projek berdasarkan kecerdasan pelbagai murid, mengaplikasi kemahiran abad ke-21, menggalakkan murid bekerjasama dalam kumpulan, membolehkan murid berkomunikasi secara efektif dan menggalakkan murid berfikir secara kreatif. Komponen asas pembelajaran berasaskan projek. Terdapat 6 komponen asas dalam pembelajaran berasaskan projek iaitu 1. Tema, penetapan bib idea bagi projek yang hendak dilaksanakan. 2. Senario dan penyataan masalah, ialah permasalahan yang sedang dihadapi dan perlu diselesaikan. 3. Topik. Topik ialah tajuk projek yang hendak dijalankan. 4. Peranan guru bertindak sebagai pemudah cara yang menentukan hala tuju projek dan murid adalah sebagai pelaksana projek yang dirancang. 5. Pentaksiran dilaksanakan secara berterusan melalui pemerhatian dan rubrik khusus sepanjang projek dilaksanakan. Dan yang terakhir ialah aktiviti yang dirancang adalah melibatkan pengintegrasian beberapa subjek. Strategi guru dalam melaksanakan pembelajaran berasaskan projek dalam kelas adalah dengan memberi tugasan mengikut kandungan kurikulum. Tugasan perlu mengambil kira kemampuan dan keupayaan murid yang terlibat. Seterusnya, guru perlu menentukan jadual kerja dan menetapkan bilangan murid di dalam kumpulan kecil. Guru perlu sentiasa memberi bimbingan dan membuat pemantauan semasa pelaksanaan projek. Semasa pemantauan, guru juga akan melakukan penilaian secara berterusan. Pelaksanaan projek mestilah secara berperingkat. Penilaian projek adalah berdasarkan rubrik pentaksiran yang disediakan. Ia perlu mencerminkan daya usaha setiap murid dalam kumpulan. Seterusnya, sesi pembentangan projek dan soal jawab. Permunian dan penambahbaikan projek akan dilakukan jika perlu. Dan akhir sekali ialah refleksi harus dilakukan secara berterusan mengikut rubrik dan peringkat kerja. Ciri-ciri pembelajaran berasaskan projek. Tujuan pembelajaran berasaskan projek ialah untuk menyelesaikan masalah berkaitan persekitaran pelajar. Hasil kerja murid adalah berbeza. Produk yang dihasilkan boleh diaplikasikan dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. Situasi aktiviti murid adalah dalam bentuk senario sebenar. Produk yang dihasilkan boleh digunakan dalam kehidupan seharian. Murid mempunyai peluang yang banyak dalam menghasilkan produk. Cara penilaian pembelajaran berasaskan projek ialah berdasarkan rubrik. Contoh pelaksanaan pembelajaran berasaskan projek.
Pembelajaran berasaskan projek bermula dengan 1. Penyataan masalah. Contoh masalah ialah bagaimana minyak masak boleh dikita semula untuk kegunaan seharian. 2. Subjek yang diintegrasikan ialah sains, geografi, RBT dan bahasa Inggeris. Guru bertindak sebagai pemudah cara dalam menentukan hala tuju projek. 3. Dalam subjek RBT, murid mengumpul idea mengenai reka bentuk sabun yang ingin dihasilkan. Peringkat ini, guru mendorong dan menggalakkan murid meneroka dari pelbagai sumber maklumat. 4. Murid membentangkan idea, kemudian memilih lakaran yang terbaik bagi acuan sabun. Guru bertindak sebagai pendorong dalam aktiviti tersebut. 5. Pada peringkat yang seterusnya, murid membina dan menghasilkan model awal sabun. 6. Murid akan membuat penambahbaikan kepada reka bentuk sabun yang dihasilkan sebagai nilai tambah produk dalam menyelesaikan masalah. Peranan guru adalah sebagai pemudah cara dalam merangka soalan pencetus idea. Dalam sub-modul ini, rakan-rakan guru akan mengetahui dan memahami konsep autonomi murid dalam pembelajaran berasaskan projek. Definisi autonomi murid. Autonomi bermaksud hak mengurus atau mentadbir sendiri. Dalam pembelajaran berasaskan projek, autonomi diberikan kepada murid untuk mengendalikan projek yang diberikan. Menurut Wall 2012, murid gemar diberikan autonomi dalam pembelajaran kerana menurutnya murid akan dapat berdikari, meneroka idea sendiri, belajar daripada kesilapan dan berfikiran kritikal. Autonomi dalam pembelajaran berasaskan projek membolehkan murid menjalankan projek dengan kebebasan tetapi menepati tugasan yang diberikan. Ciri-ciri autonomi murid. Apabila autonomi diberikan kepada murid, peranan guru ialah sebagai fasilitator yang membimbing murid. Pertama, hak untuk menjalankan tugas kendiri mengikut kemampuan dan kefahaman. Melalui autonomi yang diberikan, murid akan menghasilkan sesuatu projek mengikut tafsiran dan kefahaman mereka sendiri. Kedua, murid menghasilkan produk atau membuat keputusan sendiri. Murid akan menghasilkan sesuatu melalui keputusan yang dibuat oleh mereka sendiri. Ketiga, murid bertanggungjawab dalam kumpulan dan projek sepanjang menjalankan tugasan yang diberikan. Keempat, autonomi dapat meningkatkan kefahaman dan pemikiran melalui inkuiri. Murid akan berusaha untuk mendapatkan maklumat untuk menjalankan tugasan yang diberikan. Dalam pembelajaran berasaskan projek, autonomi murid akan diberikan supaya murid dapat meneroka projek yang dengan lebih kreatif dan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan lebih berkesan. Terdapat beberapa strategi yang boleh diguna pakai untuk memastikan autonomi yang diberikan kepada murid berkesan. Kebebasan mencipta. Murid diberi kebebasan untuk mencipta sesuatu produk tetapi perlu menepati tema atau tajuk yang diberikan. Menjana idea. Murid diberi peluang untuk memikirkan idea, cara dan penyelesaian terhadap situasi atau masalah yang diberikan. Pengurusan projek. Murid diberi tanggungjawab untuk menjalankan projek dalam kumpulan mengikut kandungan yang diberikan oleh guru. Kreativiti dan inovasi. Murid bebas untuk menghasilkan lakaran, pemilihan bahan yang bersesuaian serta produk yang hendak dihasilkan. Kerja berpasukan. Setiap murid boleh melontarkan idea dalam aktiviti berkumpulan. Pelaksanaan pembelajaran berasaskan projek dengan pengaplikasian autonomi ini dapat membantu murid menjadi lebih kreatif dan belajar untuk menguruskan projek dengan lebih baik. Autonomi murid dalam pelaksanaan pembelajaran berasaskan projek mempunyai banyak kelebihan, antaranya 1. Mencipta idea mengikut kreativiti sendiri dalam kumpulan. Kepelbagaian hasil projek yang pelbagai akan dapat dilihat apabila autonomi diberikan kerana mereka menggunakan keupayaan kendiri dalam kumpulan ke arah mencipta sesuatu. 2. Memupuk semangat kerjasama dalam kumpulan. 3. Meneroka dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan berkesan melalui penyelesaian masalah yang dilakukan. 4. Mampu untuk membuat penilaian terhadap sesuatu yang dihasilkan.
Murid dapat menilai hasil projek mereka mengikut kesesuaian yang dirancang. Terima kasih kerana anda telah berjaya menamatkan modul pembelajaran berasaskan aktiviti